Baik, sekarang kita selesaikan soalan yang ke-71. Jadi ia mengatakan apakah nilai X dalam segitiga di bawah. Okey, kita boleh menggunakan teras di sini walaupun anda mungkin boleh kenal yang jika dua belah ini adalah sama, jadi dua sudut tapak ini adalah sama. Dan jika sudut tapak ini sama, maka ini ialah jika ini ialah 90, jadi anda ada 9 antara dua sudut ini, jadi mereka akan menjadi 45 kerana mereka serupa. Jadi ini ialah segitiga 45, 45, 90. Dan dengan ini akhirnya anda akan teringat bagaimana sudut 45, 45, 90 berkaitan dengan hipotenusnya. Tapi anda tidak perlu untuk ingat kerana anda boleh buktikan di sini ya. Baik, jadi apa yang teorem Pythagoras beritahu kita? Ia memberitahu kita yang sisi bersegi ini, okey, katakan x kuasa 2 tambah sisi bersegi ini tambah x kuasa 2 ialah bersamaan dengan hipotenus kuasa 2, iaitu bersamaan dengan 10 kuasa 2 iaitu 100. Jadi kita dapat 2x kuasa 2 bersamaan dengan 100. X kuasa 2 bersamaan dengan 50. Okey, bahagikan kedua-dua sisi dengan 2, jadi ini akan menjadi apa? Maka kita boleh katakan X bersamaan dengan punca kuasa 2, 50. Apa yang kita boleh buat di sini ialah dengan meringkaskan semuanya. Baik, mari kita fikir. Okey, 50 ialah 25 darab 2. Jadi ia bersamaan dengan punca kuasa 2, 25 darab 2. Ya, ataupun punca kuasa 2, 25 darab punca kuasa 2, 2. Di mana ia adalah bersamaan dengan 5 darab punca kuasa 2, 2. Jadi ia yang pilihan B. Baik, soalan ke-72. Apakah nilai X dalam inci? Okey, dalam masalah sebelum ini kita lihat segitiga 30, 60, 90. Ya, ini yang lain pula. 30 darjah, 90 darjah mereka perlu ditambahkan untuk menjadi 180. Jadi yang itu ialah 60 darjah. Baik, saya lukis sesuatu yang berbelit di mana saya lipat kesemuanya. Jadi ini adalah masa yang sesuai untuk kita mengingati sisi 30, 60, 90. Jadi anda perlu tahu kerana ianya sangat berguna, terutamanya bila anda mula mengambil ujian ya ataupun melakukan soalan berkaitan dengan trigonometri. Jadi saya akan terangkan asas peraturannya. Jadi jika saya lukis satu di sini, katakan saya mempunyai segitiga 30, 60, 90 ya, jadi jelas menunjukkan hipotenusnya di sini. Saya panggil ia ya, di mana ia bertentangan, jadi itu ialah 30 darjah atau sisi terpendek. Jadi asas prinsipnya ialah jika sisi kanan ialah X, maka hipotenus akan menjadi 2X. Dan kita telah belajar dari video yang lalu di mana anda boleh menggunakan teori Pythagoras untuk menyelesaikan sisi terakhir. Ya, anda hanya perlu mengingati hipotenus di mana 2 kali sisi terpendek. Baik, jika ini adalah masalahnya, apakah sisi terpendek? Ya, ia bertentangan 30 darjah. Jadi ianya adalah 7. Jadi hipotenus adalah 2 kali ganda nilai itu, maka 14. Jadi atau anda boleh mengingati sisi tengah atau yang panjang, bukan sisi hipotenus ya, ataupun sisi 60 darjah. Jadi sisi bertentangan sudut 60 darjah bersamaan punca kuasa 23 kali sisi terpendek. Jadi X ialah punca kuasa 23 kali 7. Jadi X adalah bersamaan 7 kali punca kuasa 23. Jadi anda boleh menggunakan teori Pythagoras di sini. Anda boleh katakan 7 kuasa 2 ialah 49. Ya. 7 kuasa 2 ialah 49. X kuasa 2 adalah akan menjadi kuasa 2 hipotenus. Jadi 14 kuasa 2 ialah 196. Jadi kita tolakkan 49 dari kedua-dua sisi. Jadi anda akan dapat X kuasa 2 adalah bersamaan dengan 196 tolak 50, 157.
Betul kan? Okey, mari kita lihat 14 kuasa 2, 14 darab 14, 4 darab 4 ialah 16, 56, 140, betul tak 146, dan jika anda tolak 49 daripadanya, ini ialah 8, ini ialah 16, kita ada 7. Oh, okey, maaf. Ianya adalah 147. Baik, nasib baik kita periksa ya. Jadi 147. Jadi X adalah bersamaan dengan punca kuasa 247. Ya, 147 lah 49 darab 3. Jadi ianya adalah bersamaan dengan punca kuasa 249 darab 3. Bagus, ianya hanya bersamaan punca kuasa 249 darab punca kuasa 23, iaitu bersamaan dengan 7 punca kuasa 23. Jadi itu adalah jawapan yang kita dapat. Tapi ada lebih senang, hanya mengingati sisi yang bertentangan dengan sisi 60 darjah bersamaan punca kuasa 23 kali sisi terpendek, dan sisi terpendek menjadi separuh hipotenus. Baik, mari kita lihat soalan seterusnya. Okey, punca juga berkaitan bulat. Apakah nisbah bulat kepada kawasan empat segi? Ya. Biar saya lukis bulatan dan segi empat. Jadi jika saya lukiskan bulatan dan saya lukiskan segi empat. Okey, mari kita lihat. Okey. Oops, tak cantik. Mari saya cuba lakukan sekali lagi. Okey. Okey, jadi kita tahu yang segi empat berada di dia kerana ianya berkenaan dengan bulatan. Jadi apa nisbah kawasan bulat kepada kawasan segi empat? Katakan di sini adalah pusat kepada bulat. Jadi itu ialah jejari. Kita wakilkannya sebagai R. Jadi apakah kawasan segi empat? Baik, jika itu ialah jejari, ini juga adalah jejari. Jadi satu sisi daripada segi empat di sini akan menjadi 2R. Dan sisi di sini juga akan menjadi 2R. Jadi disebabkan ianya adalah segi empat, maka semua sisinya adalah sama. Ya, segi empat tepat. Jadi jika kita ingin mengetahui nisbah luas kawasan bulat kepada luas segi empat, jadi luas segi empat ialah 2R darab 2R bersamaan dengan 4R ya, dikuasakan. Jadi luas bulat hanyalah kuasa 2 pi R ya, kuasa 2 pi R. Saya harap yang anda telah belajar tentang bagaimana untuk mengira luas bulatan ya. Jadi kita bahagikan pengangka dan penyebut dengan kuasa 2R ya. Kuasa 2R, jadi anda kadang dapat pi per 4, jadi pilihannya adalah D. Baik, soalan yang seterusnya. Dalam bulatan di bawah, AB dan CD ialah perentas bersilang DE. Jadi jika AE adalah bersamaan dengan 5, BE bersamaan dengan 12. Apakah nilai DE? Baik, jadi CE pula adalah bersamaan dengan 6. Ya, CE adalah bersamaan dengan 6 ya. Jadi kita ada AE bersamaan dengan 5, BE bersamaan dengan 12, CE bersamaan dengan 6. Jadi kita diminta untuk mencari nilai BE. Apa kata kita wakilkannya sebagai X? Sekarang saya akan buktikan di sini untuk menjimatkan masa. Tetapi ada perentas dalam bulatan. Jadi jika saya ada dua perentas bulatan, ia akan menjadi dua segmen di sini. Jika anda darabkan di antara mereka, ia akan sentiasa menjadi perkara yang sama. Jika itu ialah masalahnya, maka 5 darab 12. Jadi dua segmen daripada AB, maka 5 darab 12.
ianya menjadi sama kepada dua segmen yang didarabkan antara satu sama lain. Ya. Baik, mari kita lihat 5 darab 12. Ya. Ia akan menjadi sama kepada kepada dua segmen yang didarabkan antara satu sama lain. Jadi ia menjadi bersamaan X kali 6. Jadi anda akan dapat 60 bersamaan dengan 6X. Jadi X adalah bersamaan dengan 10. Maka jawapannya adalah C. Ianya adalah sangat senang jika anda memahami video ini. Dan sekiranya anda ingin cuba dengan perentas dan buktikan kepada diri anda sendiri sekurang-kurangnya dengan membuat gerak hati yang boleh diterima. Baik, soalan yang seterusnya. RB ialah tangen kepada bulatan. Ya, tangen bermaksud bersentuhan kepada luar bulatan pada satu titik sahaja. Dan sebenarnya serenjang kepada jejari di satu titik. Jadi ini ialah jejari kepada titik itu, di mana pusatnya ialah A. Ya, itu ialah jejari. Dan tangen di titik B jadi serenjang kepada jejari di titik ini. Ya, BD ialah diameter dan A ialah pusat. Jadi itu nampak jelas di situ. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui apakah ukuran sudut CBR? Ya, kita ingin mengetahui apakah ukuran sudut bersamaan dengan nilai apa. Baik, kita tahu yang apabila garis tangen kepada bulatan, ianya adalah serenjang kepada jejari di titik itu. Maka kesemua sudut adalah 90 darjah. Ya. Jadi sudut yang ingin kita selesaikan, apa kata kita wakilkannya sebagai X. Jadi itu adalah bersamaan dengan 25. Jadi X tambah 25 adalah bersamaan dengan 90. Jadi tolakkan 25 dari kedua-dua sisi. Jadi kita dapat X adalah bersamaan dengan 65 darjah. Jadi anda boleh lihat bahawa jawapannya ialah pilihan B. Baik, jadi saya jumpa anda lagi dalam video yang lain.